السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى أزواجه وذرياته، وإلى أصحابه، وإلى التابعين، وإلى التابع التابعين، وإلى العلماء والنقباء والنجباء، وإلى أولياء الصالحين، وإلى آبائنا وأمهاتنا، وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى شيخنا شيخ زكريا أكندهلوي رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار، وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر، لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ashabul fadilah, para alim ulama, para asatizah yang saya muliakan, bunda saya di sebelah ni, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi afiah, Allah mempermudahkan segala urusannya, Allah tambah berkatkan di dalam umurnya, di dalam kebaikan, dan diluaskan rezeki baginya, dan juga pada keluarga saya, dan juga pada seluruh penonton dan pendengar di Facebook live Madrasah Ar-Raudah. Suasana lumayan banyak tersasul Ustaz ni. Itulah cakap tengok muka sendiri ni, macam tu lah. Alhamdulillah, pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahim daripada Allah taala. Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk berada di dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Dan hari ini para ulama paling banyak pandangan mengatakan pada hari ini adalah hari ke 26 Ramadan, dan malam ini adalah malam ke 27 Ramadan. Nanti kita akan bacakan riwayat. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah, Allah masih kekalkan kita lagi dalam bulan Ramadan ini, semata-mata maksudnya untuk kita mempertingkatkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Minhajul Abidin, bahawa tujuan Allah taala masih meneruskan umur kita di atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan semata-mata untuk memberi peluang kepada kita, yang pertama untuk bertaubat kepada Allah, yang kedua untuk memperbanyakkan amal soleh kita di atas muka bumi ini. Dan para ulama sebut sangat rugi bagi mereka yang diberikan Ramadan, maka para ulama sebut rugi bagi mereka yang diberikan Ramadan tapi menyia-nyiakan Ramadan. Alhamdulillah, semalam kita bahas panjang berkenaan dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut lebih kurang mafhumnya,
yang mana kita dah baca semalam, yakni ketika dua orang lelaki yang bergaduh, maka diangkat, disyarahkan semalam tentang 3 perkara. Yang pertama tentang pergaduhan, yang mana pergaduhan ini boleh mengangkat penentuan Lailatul Qadar. Diangkat penentuan Lailatul Qadar. Lepas ni kita baca kenapa diangkat penentuan Lailatul Qadar. Maka para ulama menyebut kerana pergaduhan boleh menyebabkan sesuatu barakah itu hilang. Kita dah baca semalam kan? Dan para ulama juga sebut antara punca berkat sesuatu perkara. Para ulama sebut diangkat berkatnya malam Al-Qadar daripada ditentukan oleh Allah semata-mata kerana pergaduhan di antara dua orang Islam. Dan para ulama sebut lagi, bagi mereka semalam saya dah bahas tentang menjatuhkan maruah seseorang. Di sini nak disambung sedikit tentang riwayat yang mana Syekh Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala menafsirkan pada hadis ini, bahawa qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, ila anqal, mereka yang setiap masa berfikir untuk menjatuhkan maruah orang lain, cubalah renungkan ketika bersendirian sebanyak mana mereka telah menjatuhkan kehormatan sendiri dan setakat mana mereka menjadi hina di sisi Allah Ta'ala dengan perbuatan yang kotor dan jahil itu. Sementara kehinaan di dunia adalah satu perkara yang pasti berlaku. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memutuskan hubungan dengan saudara Islamnya selama 3 hari dan sekiranya dia mati dalam keadaan tersebut, maka dia akan terus masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Berat hadis ni yang menyatakan apa tentang pergaduhan tadi. Bila berlaku pergaduhan, kata Syekh Zakaria, kebiasaannya dalam perkataan yang kita tuturkan ketika kita bergaduh adalah dengan merendahkan ataupun menjatuhkan kehormatan orang lain. Maka di sini para ulama sebut perkara ini adalah sangat-sangat dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita sebut semalam, amalan ni juga mencukur agama. Apa dimasukkan mencukur agama? Menghapuskan amalan-amalan yang telah kita buat. Walaupun kita ni seorang yang sangat banyak beribadat kepada Allah pada malam hari, kita banyak berzikir kepada Allah, akan tapi apabila kita bergaduh sesama kita, maka seumpama kita telah mencukur amalan kita sendiri. Bukan orang lain cukur, tapi kita yang cukur amalan kita sendiri. Bahkan di sini baginda Nabi SAW kuatkan lagi, yang mana di dalam hadis Nabi ni Nabi sebut, sesiapa yang memutuskan silaturahim selama 3 hari. Maksud 3 hari ni tidak bertegur antara satu sama lain. Maka baginda Nabi SAW kata, kalaulah dalam 3 hari tadi dia meninggal dunia, maka sabda Nabi SAW, maka dia akan terus masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Berat tak beratnya putus silaturahim ni. Dan para ulama sebut juga di dalam hadis yang lain, kata Syekh Zakaria, dia naqalkan satu hadis yang mana pada setiap hari Isnin dan Khamis dibentangkan amalan manusia di hadapan Allah Ta'ala dan dengannya rahmatnya, yakni berkat amalan saleh, dosa-dosa semua hambanya diampunkan melainkan mereka yang syirik. Namun bagi 2 orang yang bergaduh akan dikatakan biarkanlah mereka selagi mereka tidak berdamai. Masya Allah. Para ulama menyebut juga di dalam riwayat ini, Nabi sebut pada setiap hari Isnin dan juga Khamis. Isnin dan juga Khamis. Khamis ini di antara 2 hari ini akan dibentangkan amalan kita, diangkat amalan kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Isnin dan Khamis? Sebab itulah di dalam riwayat ini juga takkid menguatkan bahawa sebab itulah baginda SAW sering menggalakkan kita untuk berpuasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Sebab pada hari ini Nabi nak setiap amalan yang diangkat menghadap Allah dalam keadaan terjaganya amalan tadi kerana puasa. Bila kita puasa, baru mudah kita nak jaga amal. Bila kita tak puasa, para ulama sebut berat sikit nak jaga amal kita. Dan kita dah ceritakan adab dalam berpuasa bagaimana. Dan saya sebutkan di sini, kata guru kami, barang siapa yang dapat mengamalkan 6 perkara yang sebelum ini kita sebutkan 6 adab itu, maka seolah-olah dia telah menjadi para awliyaillah salihin, menjadi para wali Allah dan orang-orang salih. Itulah 6 perkara yang dibuat ataupun dilakukan oleh wali-wali Allah, yakni kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini para ulama juga sebut di dalam hadis ini, maka bagi mereka yang bergaduh, maka disebutkan oleh baginda Nabi, biarkan.
sehingga mereka berdamai. Maksudnya apa? Amalan dia terhenti dan tidak diangkat oleh malaikat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam riwayat lain Nabi sebut, mereka yang bergaduh ini, maka Allah Taala akan memalingkan wajahnya daripada melihat mereka yang bergaduh ini, walaupun mereka ini seorang yang soleh. Maka para ulama sebut bergaduh ni bukan perkara yang kecil, dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama sebut paling banyak anggota yang berkait dengan bergaduh adalah mulut kita. Maka perlu dijaga mulut kita. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis lain, Nabi sebut barang siapa yang jaga dua perkara, ini menjaga di antara dua bibirnya, yakni lidah, dan dua daripada kelengkangnya, dua pehanya, ini kemaluan, dakhalal jannah, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dapat jaga lidah, dapat jaga kemaluan kita daripada perkara yang tidak halal bagi kita, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini bahagian pertama tentang bergaduh. Bahagian kedua yang disebut di sini, kata Syekh Zakaria, perkara kedua yang dapat diketahui daripada hadis tersebut ialah hendaklah kita redha, menerima dan menyerahkan diri kepada hikmah ilahi. Walaupun pada zahirnya terangkat penentuan Lailatul Qadar merupakan terangkatnya satu kebaikan yang sangat besar, tetapi oleh kerana itu adalah daripada Allah Ta'ala, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mungkin inilah yang lebih baik bagi kita. Ini adalah satu perkara yang sangat perlu direnung dan diambil pengajaran. Allah Ta'ala adalah zat yang maha pengasih lagi maha pemurah, setiap saat mengasihani hambanya. Jika seseorang mengalami sebarang musibah akibat daripada amalannya yang buruk, kemudian dengan sedikit saja tumpuan kepada Allah Ta'ala dan pengakuan atas kelemahannya, maka kemurahan Allah Ta'ala akan bersamanya dan musibah tersebut dijadikan sebab kebaikan yang besar baginya. Di sini Syekh Zakaria sebut apa? Kenapa diangkat? Kita dah sebut, diangkat penentuan. Masuk penentuan ni, ditetapkan malam Al-Qadar tu bila? Nabi keluar nak beritahu bila berlaku Al-Qadar. Maka disebabkan dua orang bergaduh, maka ketentuan tu diangkat. Maka di sini maksudnya kerana pergaduhan di antara dua orang Islam inilah, kata Syekh Zakaria, menyebabkan penentuan berlakunya Lailatul Qadar ni sepatutnya kita tahu, kemudian dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebut di sini dinaqalkan oleh Syekh Zakaria, apa hikmah disembunyikan Lailatul Qadar. Saya dah sebut sebelum ni, mungkin ada 3 perkara ataupun 4 perkara, 3 perkara yang Allah Ta'ala sembunyikan daripada kita kan sebelum ni. Yang pertama, Allah sembunyikan keredaan Allah Ta'ala di dalam ketaatan. Pertama, disembunyikan keredaan Allah Ta'ala di dalam ketaatan, dan Allah sembunyikan kemurkaan ataupun kemudaratan bagi mereka yang tidak taat pada perintah Allah, yang ni di dalam maksiat, ni dirahsiakan oleh Allah Ta'ala. Dan di antara 3 tadi adalah penentuan Lailatul Qadar. Kenapa penentuan dia diangkat, kita dah tahu. Sebab apa? Bergaduh di antara sesama orang Islam. Dan para ulama juga sebut boleh juga terangkat bagi mereka yang sepatutnya dapat malam Al-Qadar, tapi disebabkan dia bergaduh sesama Muslim, maka diangkat keberkatan ke atasnya. Dapat? Dan hikmah disebutkan oleh Syekh Zakaria di sini. Kenapa diangkat penentuan ini? Apa hikmah dia? Dirahsiakan malam Al-Qadar ni sebab apa? Yang pertama, sekiranya penentuan Lailatul Qadar masih kekal, maka banyak manusia yang cuai tidak akan mengambil berat langsung untuk beribadat pada malam-malam lain. Dalam keadaan sekarang, iaitu malam Lailatul Qadar tidak diketahui ketentuannya, mereka yang ada keinginan untuk beribadat akan mendapat taufik untuk bangun beribadat dengan anggapan bahawa mungkin malam inilah Lailatul Qadar. Kata Syekh Zakaria akan Dahlawi rahimahullahu ta'ala, kenapa pertama hikmah yang paling besar? Semata-mata untuk melihat ibadat para hambanya. Yang Allah hendak melihat ibadat kita semua. Siapa di antara kita yang banyak ibadatnya di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu diangkat. Hikmahnya kenapa diangkat? Bukan kerana Allah Ta'ala tak tahu. Allah ni alim. Alim Allah Ta'ala ni, kalau dalam kita mengaji sifat 20, Allah ini alimnya bersifat qadim. Maknanya tidak ada permulaan bagi alimnya Allah, dan tidak ada pengakhiran bagi alimnya Allah Ta'ala ini. Bahkan alimnya Allah, penentuan terhadap Lailatul Qadar Allah lebih tahu.
Dan para ulama sebut apa hikmah yang kita boleh ambil? Semata-mata untuk Allah lihat siapa di antara kita yang berlumba-lumba untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu dirahsiakan. Kalau tidak, semua orang boleh menentukan di mana semua orang boleh beribadat pada malam yang ditentukan tadi, maka hikmah sepatutnya didapati oleh umat Muhammad tidak dapat. Maka dirahsiakan rahsia malam Al-Qadar ini. Kenapa? Untuk semata-mata Allah lihat di antara kita ni siapa yang paling banyak ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada berapa pandangan lagi, ni terlampau banyak pandangan ni, tapi saya ambil berapa keadaan sahaja. Maka antara hikmah yang lain, kata Syekh Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala juga, antara hikmah yang besar adalah Allah Ta'ala berbangga kepada para malaikat akan ibadat hamba-hambanya dalam Ramadan, sebagaimana yang diketahui dari hadis yang pertama. Dalam keadaan sekarang ini, peluang untuk dibanggakan lebih lagi, kerana walaupun hamba itu tidak mengetahui Lailatul Qadar yang sebenar pun, masih dia berjaga sepanjang-panjang malam serta sibuk dengan beribadat hanya kerana ada kemungkinan berdasarkan andaiannya sahaja. Apabila dengan hanya ada kemungkinan begitu sekali dia berusaha, maka bagaimana pula keadaan usahanya jika dia diberitahu bahawa malam itulah Lailatul Qadar. Hikmah seterusnya, kata Syekh Zakaria, dibahas oleh para ulama. Sebab apa? Sebab Allah nak bangga-banggakan amal ibadat yang kita lakukan. Allah banggakan kepada siapa? Allah banggakan di hadapan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah sebut sebelum ini, kenapa Allah nak banggakan terhadap para malaikat? Sebab apa? Sebelum ini kita tahu bahawa malaikat ini antara makhluk yang argue. Maksud makhluk yang argue ni apa? Makhluk yang antara makhluk yang tidak bersetuju atas penciptaan Adam AS. Maka di sini kerana banyaknya ibadat kita di malam Lailatul Qadar ataupun di dalam bulan Ramadan, maka menjadi kebanggaan bagi Allah Ta'ala untuk Allah banggakan di sisi para malaikat. Dan saya sebut di sini juga, kata Syekh kami, Syekh Husni Genting hafizahullah Ta'ala, yang mengatakan bahawa bila disebut nama kita di hadapan para malaikat, maka disebutkan juga nama kedua ibu bapa kita. Maka para ulama sebut bahawa kita ini apabila beribadat pada malam-malam yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, khususnya 10 akhir daripada Ramadan ini, maka setiap malam akan dipanggil, akan disebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikat. Bukan malaikat yang sebut, Allah Ta'ala yang sebut nama kita. Bagaimana Allah Ta'ala sebut, laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan makhluk. Maka satu majlis yang sangat besar, yakni Allah Ta'ala akan kumpulkan para malaikat dan membanggakan nama-nama kita serta nama kedua ibu bapa kita. Dapat semua insya-Allah. Ini tentang kedua. Dia angkat penentuan ini kerana apa? Kita dah sebut pergaduhan sesama orang Islam. Masya-Allah. Salam Ustaz, semoga sihat insya-Allah. Terima kasih banyak. Oi, ustaz-ustaz banyak tengok ni. Ustaz Muaz, masya-Allah. Harap kalau ada tersalah boleh tegur saya lah insya-Allah. Kemudian perkara ketiga yang terdapat dalam hadis yang kita nyatakan sebelum ini, apa dia? Adalah 3 malam yang diberitahu bagi tujuan mencari Lailatul Qadar, iaitu malam ke-9, ke-7 dan ke-5. Kenapa malam ke-9, ke-7 dan ke-5? Kalau kita ikut akal kita yang lemah ini tanpa penafsiran para ulama hadis, maka kita akan anggap bahawa malam ke-9, ke-7 dan ke-5 ini adalah malam awal daripada Ramadan. Sebenarnya syarah para ulama bukan menandakan pada malam awal Ramadan, tapi menandakan ia adalah berdasarkan kepada turutan malam-malam akhir. Maksud dia malam ke-9, maksud malam ke-9 ni apa? Malam yang terakhir ataupun second last sebelum pada malam ke-30, maka disebut dengan malam ke-9. Ataupun malam ke-7 merujuk pada malam ke-27. Dan para ulama juga sebut malam ke-5 merujuk kepada malam ke-25. Dalam hadis ini jelas Nabi sebut, hadis sebelum ini malam 21. Tapi hadis seterusnya ini digabungkan melalui hadis-hadis yang lain, maka ditafsirkan oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala bahawa malam ke-9 merupakan malam ke-29. Bukan malam ke-9 Ramadan, tapi malam ke-9 yang terakhir daripada 10 akhir itu. Apa dia? Malam ke-29. Malam ke-7 yakni malam berkaitan dengan malam ke-27. Dan malam ke-5 adalah malam ke-25. Sebab tu hadis ni kita tak boleh tafsir ikut akal kita. Sebab kita ni lemah. Kata guru kami, Syekh
Al-Musnid Maulana Hazim hafizahullah taala untuk memasukkan diri kita dalam bidang hadis, kita kena mahir hampir 80 cabang ilmu hadis. Bukan calang-calang orang boleh tafsir hadis. Ni baca hadis sikit tu cakap dengan orang tanpa penafsiran daripada para ulama. Tak boleh. Ini su'ul adab dalam bidang hadis baginda Nabi SAW. Sedangkan hadis baginda Nabi ni adalah perkara yang sangat penting, sehingga dia adalah rujukan utama di dalam agama Islam kita, dalam menentukan syariat agama Islam kita. Sebab tu dalam hadis baginda Nabi ni tak boleh main-main tafsir. Kita sebut begitu begini kan. Sebagai contoh, hadis berkaitan dengan turunnya Allah di langit-langit dunia. Boleh kita tafsir turunnya Allah ke langit dunia? Kalau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, mana boleh kita kata turun? Maka bila kita kata turun, maka Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat makhluk yang baharu. Maha suci Allah daripada turun daripada suatu tempat ke tempat yang lain. Maka ditafsir oleh muhaddis, antaranya adalah Syekh Al-Muhaddis Dr. Ali Jumaah hafizahullah Ta'ala, matan mufti Mesir, yang mengatakan apa? Turunnya daripada langit tadi bukannya Allah, akan tapi para malaikat rahmat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Bukan Allah yang turun. Maha suci Allah pada turun. Dapat semua nak cerita tu panjang nanti. Maka saya nak sebut dekat sini apa? Pada penentuan ataupun tentang penafsiran ilmu hadis, tidak boleh suka-suka kita tafsirkan, melainkan kepada orang yang ahlinya. Siapa yang ahli? Saya ke? Saya tak ahli. Sebab tu saya nakalkan daripada Syekhul Hadis, Syekh Zakaria Akan-Dahlawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata Syekh Zakaria Akan-Dahlawi rahimahullahu ta'ala, di sini nak masuk dah bab tentang penentuan tadi, dikaji oleh para ulama tentang malam-malam yang berkaitan dengan Lailatul Qadar berdasarkan pengalaman mereka. Pendapat para ulama, kata Syekhul Hadis Syekh Zakaria Akan-Dahlawi mengatakan banyak perselisihan, khilaf di antara ulama berkenaan penentuan malam Al-Qadar. Penentuan ini bukan berdasarkan hadis, akan tapi berdasarkan pengalaman mereka yang mendapati bahawa mereka ini melihat tanda-tandanya sama seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ulama ni tahu, tidak, tapi pengalaman dia. Dapat pengalaman dia. Kadang-kadang ada orang ni dia terlampau sensitif dengan ulama. Sebut ulama, ustaz, nak ikut ulama ke nak ikut Nabi? Perkataan tu pun dah silap sebenarnya. Adakah ulama ni tidak mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ulama ni ikut Nabi lah. Takkan dia ikut Buddha pula, ataupun dia ikut agama lain. Dia ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Maka penafsiran yang paling tepat daripada hadis Nabi adalah daripada para ulama. Sebab tu dalam hadis-hadis yang saya Nabi sebut, seperti mana saya sebut sebelum ni, innal ulama warathatul anbiya, sebenarnya ulama ni pewaris para nabi. Mewarisi apa bagi ulama ni? Iaitu kefahaman terhadap ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita letakkan pada tempatnya, kena adil. Jangan rujuk bab agama ni pada orang yang bukan ahli. Kena rujuk pada mereka yang ahli, yang diyakini akan ilmunya dan diyakini atas sanad penyampaian ilmunya. Sanad pun kena lihat. Ada orang dia baca saja tanpa sanad daripada guru. Maka perkara ini para ulama kata tidak dideklar, tidak diiktiraf oleh para ulama terhadap anugerah ilmu itu. Perlunya ada sanad. Dapat? Saya dapat sanad daripada Syekh Zakaria ni adalah daripada Syekh Wan Izzuddin. Syekh Wan Izzuddin bin Syekh Wan Ibrahim, Pondok Gajah Mati. Antara orang yang sempat mengaji dengan Syekh Zakaria Akan-Dahlawi rahimahullahu ta'ala, juga pada guru-guru saya yang lain. Maka di sini pada pendapat ulama, kata Syekh Zakaria, al-muhaqqiqin, yakni ulama-ulama yang membuat kajian yang mendalam. Alasan terdapat begitu banyak perselisihan dalam hadis-hadis adalah kerana malam tersebut tidak terkhusus pada malam-malam tarikh tertentu. Bahkan malam itu berlaku pada malam-malam yang berlainan, pada tahun-tahun berlainan, yang menyebabkan riwayat hadis-hadis juga berlainan. Kenapa berbeza-beza? Adanya dapat pada malam 21, adanya dapat pada malam 23, atau malam 25, ataupun malam 29, ataupun malam 27 dan sebagainya. Ada juga pandangan, nanti kita akan lihat. Kata Imam Ahmad, pandangan mengatakan pernah berlaku juga malam Al-Qadar pada malam 17 Ramadan. Dia mengambil pandangan pada siapa?
dia mengambil pandangan daripada Al-Quranul Karim sendiri. Sebab apa? Diturunkan secara keseluruhannya pada malam 17 Ramadan daripada Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah. Ni pandangan Imam Ahmad. Ada pun pandangan-pandangan yang mengambil pada pandangan hadis baginda Nabi, maka kebanyakannya ulama mengatakan pada 10 yang akhir. Tentang berbeza pandangan ini kita tolak tepi. Yang penting kita tahu setiap daripada malam ni adanya berlaku malam Al-Qadar. Kita baca dulu. Juga diberitahu di dalam hadis baginda Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini diriwayatkan oleh Syekh Zakaria, bahawa pada suatu ketika sedang dibincangkan tentang Lailatul Qadar di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berbincang dengan Rasulullah tentang malam Al-Qadar ini. Lalu baginda bertanya, berapakah tarikh hari ini? Diberitahu bahawa 22 hari bulan, yakni 22 Ramadan. Baginda pun bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam ini. Nampak ada juga riwayat, tapi riwayat ini lemah lah, yang mengatakan bahawa Nabi juga sebut berlakunya Lailatul Qadar pada malam 22 Ramadan. Ini ada khilaf para ulama tentang hadis ini. Dan juga daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, saya telah bertanya kepada Nabi SAW, adakah Lailatul Qadar khusus pada zaman baginda sahaja atau akan berterusan selepas zaman itu juga? Baginda menjawab, Lailatul Qadar akan berterusan sehingga kiamat. Yang pasti Lailatul Qadar ini daripada zaman Nabi dan berterusan sehingga hari kiamat. Saya bertanya lagi, pada bahagian manakah dari Ramadan malam itu berlaku? Baginda SAW bersabda, carilah malam itu pada 10 awal dan 10 akhir. Dalam riwayat ni pula Nabi sebut carilah pada 10 awal dan 10 akhir. Kemudian baginda SAW telah sibuk dengan perkara lain. Apabila mendapat peluang, saya bertanya lagi. Siapa yang bertanya ni? Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, tolonglah beritahu dalam 10 malam itu pada bahagian manakah malam itu didapati? Rasulullah SAW menjadi begitu marah. Tidak pernah baginda begitu marah terhadap saya sebelum dan selepas itu. Kemudian baginda bersabda, kalau itulah tujuan Allah Ta'ala, mengapa tidak terus diberitahu sahaja? Carilah malam itu pada 7 malam terakhir. Cukuplah, selepas ini jangan tanya apa-apa lagi kepada saya. Ini kata Rasulullah. Ini riwayat daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar tanya 3 kali tentang penentuan. Itu pun Rasulullah marah. Rasulullah yang diberikan wahyu daripada Allah Ta'ala pun tidak mengetahui ditetapkan waktu bila. Maka kalau tanya ustaz, lagilah tak tahu. Sebab ustaz pun berdasarkan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikuatkan lagi daripada 10 yang awal dan 10 yang akhir. Kemudian ditanya oleh Abu Dzar lagi. Kemudian ditanya oleh Abu Dzar yang kali ketiga ini, maka ada takkid, ada penekanan di dalam hadis ini bahawa Nabi sebut carilah 7 yang akhir. Maksud 7 yang akhir ini 7 daripada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Baginda beritahu kepada seorang sahabat yang lain tepat bahawa malam itu didapati pada malam ke-23 daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa Abdullah Ibnu Abbas ni? Dia adalah imam mufassirin. Imam mufassirin yang mana dia adalah sayyid, ketua bagi pentafsir Al-Quran, yakni Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pada suatu malam sedang saya tidur, saya bermimpi seorang berkata kepada saya, bangunlah, ini Lailatul Qadar. Saya pun bangun dengan segera dan pergi melihat Nabi SAW. Saya dapati baginda sedang bersolat. Malam itu adalah malam ke-23. Dapat diketahui juga pada setengah riwayat lain bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-24 secara tepat. Dapat? Ini Syekh Zakaria datangkan naqal daripada pandangan sahabat. Pandangan salaf yang pertama, yakni para sahabat Nabi SAW. Salaf kan ada 3 tahun. Yakni yang pertama di kalangan sahabi, yakni sahabat baginda Nabi, dan kurun kedua adalah di kalangan tabi'in, dan ketiga adalah daripada tabi'ut tabi'in. Maka dalam riwayat ini dikuatkan dengan 3 riwayat mengatakan pada malam ke-23. Kemudian satu lagi pandangan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang berjaga pada
berjaga malam pada sepanjang tahun akan dapat menemui Lailatul Qadar. Yakni Lailatul Qadar berada pada sepanjang tahun. Ada orang menyampaikan pendapat ini kepada Sayyidina Ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Lalu beliau pun berkata, tujuan Ibnu Mas'ud adalah supaya ramai tidak berpada dengan beribadat pada satu malam sahaja. Kemudian dia telah bersumpah dengan memberitahu bahawa malam Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-27. Ni pandangan riwayat yang lain pula. Banyak lagi pendapat para sahabat dan tabi'in bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-27 Ramadan. Tadi pada awalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan tentang Lailatul Qadar ni berlaku sepanjang tahun. Tapi kita tak boleh tafsir perkataan sahabat ini sebagai perkataan ataupun asar sahabat ini sebagai perkataan yang tetap, akan tapi maksudnya supaya orang tidak mengkhususkan pada satu malam untuk beribadat, kena berjaga setiap malam, khususnya di dalam bulan Ramadan. Kan tapi ada riwayat yang lain diberitakan oleh daripada Ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu dan juga daripada Ibnu Mas'ud bahawa Lailatul Qadar secara boleh kata majoriti daripada para sahabat mengatakan pada malam ke-27 Ramadan. Bila malam ni malam 27 Ustaz? Malam ni. Malam ni. Dapat? Masya-Allah. Inilah juga pendapat Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sementara kajian Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pula ialah sesiapa yang berjaga malam pada sepanjang tahun akan dapat mengetahui Lailatul Qadar. Dapat diketahui pada satu riwayat di dalam kitab Duri Mansur, yakni kitab hadis, bahawa itulah yang diberitahu kepada beliau oleh Nabi SAW. Maksudnya apa? Beberapa riwayat yang kuat kata malam ke-27. Tapi Ibnu Mas'ud bila dia cakap sepanjang malam, untuk kita mengetahui secara total bila benar-benar berlakunya malam Al-Qadar ini. Sebab dalam setahun hanya sekali sahaja berlaku. Maka para ulama sebut wajarlah untuk setiap malam untuk kita bangkit bangun malam untuk melihat hari bila berlakunya malam Al-Qadar. Cuma melalui hadis-hadis yang tepat mengatakan dia berlaku di dalam bulan Ramadan dan di 10 yang akhir. Dan di sini kita tahu pandangan mengatakan bahawa kebanyakan daripada para sahabat mentakkidkan, menguatkan dan menekankan pada malam 27 Ramadan. Dapat? Kemudian di kalangan imam-imam pula. Imam-imam mana ni? Imam-imam mazhab. Imam-imam mazhab. Siapa di imam mazhab? 4 sahaja. 4 sahaja yang diakui oleh imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yakni mengikut pada mazhab yang aliran yang kita ambil daripada tanah Melayu kita ni, Malaysia ni. Ada 4 mazhab sahaja. Yang pertama yakni Imam Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Dan kemudian yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal, yakni Imam Hanbali. Dapat? Maka ini pula pada sudut tabi'in. Mereka ni dari kalangan tabi'in. Para ulama sebut di dalam kitab Khasail Nabawiyah fi Syarhi Syama'il Muhammadiyah, pernah diriwayatkan juga daripada Syekh Zakaria bahawa Imam Abu Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah pernah mengaji dengan sahabat Nabi yang bernama Imam Abu Tufail radhiyallahu anhu. Imam Abu Tufail ni antara mereka yang pakar dalam bahasa. Cerita dia panjang lah, tapi nak beritahu zaman Imam Abu Hanifah adalah di zaman tabi'in dan sempat bertemu dengan sahabat baginda Nabi SAW. Pertama, pendapat yang masyhur di sisi Imam Abu Hanifah, yakni Imam Abu Nu'man bin Thabit mazhab Hanafi, ialah Lailatul Qadar beredar pada sepanjang tahun. Itu pertama pandangan dia. Maksud dia sama macam Ibnu Mas'ud. Yang kedua, pendapat yang kedua ialah Lailatul Qadar beredar pada sepanjang bulan Ramadan. Ada dua pandangan. Imam Muhammad rahimahullah ta'ala dan Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala pula menyatakan bahawa siapa dua-dua imam ni anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Imam Muhammad Yusuf Abu Yusuf adalah ulama yang menggantikan Imam Abu Hanifah, antara yang mereka orang yang sangat faqih dalam mazhab Hanafi. Menyatakan bahawa Lailatul Qadar berlaku pada salah satu malam-malam Ramadan secara tetap, tetapi malam tersebut tidak diketahui. Ini pandangannya. Pendapat yang lebih patut diterima di sisi mazhab Syafi'i. Ni mazhab Syafi'i, mazhab kita pula. Yang ni mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
ialah Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-21. Ni kata Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik, mazhab Maliki, rahimahullahu ta'ala pula, dan pandangan Imam Ahmad, dua mazhab pula berpandangan pula menyatakan bahawa Lailatul Qadar beredar pada malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan. Iaitu pada tahun-tahun berlainan, Lailatul Qadar berlaku pada malam-malam yang berlainan. Kebanyakan ulama berpendapat bahawa Lailatul Qadar lebih berkemungkinan berlaku pada malam ke-27. Secara conclusion, rumusan yang dibuat oleh Syekh Zakaria mengikut pada pandangan empat mazhab, kebanyakan daripada imam-imam di kalangan tabi'in mengatakan pada malam ke-27. Dapat? Walaupun ni pandangan-pandangan lah, banyak pandangan-pandangan antara ulama-ulama di dalam mazhab ini. Sebagai contoh, di dalam mazhab Syafi'i banyak ulama-ulama faqih dalam mazhab Syafi'i, ataupun dipanggil dengan mufti mazhab, mujtahid mazhab dan sebagainya. Antara siapa? Imam Fakhruddin Ar-Razi yang bermazhabkan Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam banyak lagi imam lah berkaitan dengan imam mazhab. Maka kebanyakan, kata Syekh Zakaria, di kalangan tabi'in, maka mereka mengatakan berlaku pada malam 27 Ramadan. Kalau diletak semua panjang kitab ni, tapi ni pun dah banyak dah ni. Kemudian Syekh Zakaria kata, mengikut pandangan Syekhul Arifin Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Ibnu Arabi, adanya tafsir Ibnu Arabi. Ni seorang ulama besar, bahkan seorang sufi yang besar, berkata, pada pandangan saya, pendapat mereka yang mengatakan bahawa Lailatul Qadar beredar pada sepanjang tahun adalah lebih tepat. Ini adalah kerana saya telah menemui malam itu dua kali pada bulan Sya'ban. Sekali pada 15 Sya'ban dan sekali pada 19 Sya'ban. Ni pandangan Ibnu Arabi. Dua kali pada 10 pertengahan Ramadan, iaitu pada malam ke-13 dan ke-17. Pandangan Ibnu Arabi juga. Saya juga pernah menemui Lailatul Qadar pada setiap malam ganjil dari 10 malam akhir Ramadan. Maksud dia apa? Ibnu Arabi ni selalu jumpa malam Al-Qadar. Dan para ulama sebut ni melalui pengalaman mereka. Oleh itu saya yakin bahawa malam tersebut berubah-ubah di sepanjang tahun, tetapi lebih banyak berlaku pada bulan Ramadan. Kan, tapi conclusion yang kita nak ambil apa di sini? Conclusion dia, saya ambil yang terakhir sekali. Walau bagaimanapun, sama ada sekali ataupun dua kali, setiap orang perlu berusaha mencari Lailatul Qadar pada sepanjang tahun sesuai dengan keupayaan dan kesungguhan masing-masing. Ni kata Syekh Zakaria. Sekiranya tidak mampu, maka carilah pada bulan Ramadan. Dan kalau itu pun tidak mampu, maka hendaklah menganggap bahawa malam-malam 10 akhir Ramadan merupakan peluang yang paling bernilai. Sekiranya itu pun masih tidak mampu, maka janganlah dibiarkan malam-malam ganjil 10 akhir terlepas begitu sahaja. Dan kalaulah ini pun tidak mampu, semoga Allah Ta'ala jauhkan kita semua daripada perkara ini, maka hendaklah menganggap malam ke-27 adalah peluang keemasan. Ini kata Syekh Zakaria. Walaupun kita tahu banyak, ada pandangan ulama kata berlalu sepanjang tahun, ada pandangan kata di dalam bulan Ramadan, ada juga pandangan dalam bulan Sya'ban, kata Ibnu Arabi dan sebagainya. Kan, tapi pandangan yang kuat mengatakan pada bulan Ramadan dan berlaku pada 10 yang akhir. Dan pandangan yang paling rajih menerusi banyaknya ulama ataupun banyaknya sahabat yang berjumpa dengan malam Al-Qadar adalah pada malam ke-27. Ini pandangan ulama berkenaan dengan malam Lailatul Qadar. Sekiranya dengan pertolongan Allah Ta'ala, seorang yang bertuah dimudahkan untuk mendapat Lailatul Qadar, maka segala nikmat dan keselesaan dunia yang dikorbankan tidak mempunyai apa-apa nilai jika dibanding dengan malam tersebut. Kalaulah tidak mendapat Lailatul Qadar pun, seseorang itu masih tidak terlepas daripada ganjaran. Solat berjemaah di masjid sepatutnya dianggap oleh setiap orang sebagai satu perkara yang perlu diambil berat untuk disempurnakan pada sepanjang tahun, khususnya solat maghrib dan isyak. Sekiranya seorang yang bertuah dapat menunaikan kedua-dua solat itu secara berjemaah pada malam Lailatul Qadar, maka betapa besar pahala berjemaah yang akan diperoleh. Maka para ulama kata Syekh Zakaria, kalau tak mampu untuk bangun malam pada malam-malam akhir ini, maka paling kurang semayanglah jemaah solat maghrib dengan solat isyak. Sebab apa? Dua solat ini adalah solat fardu.
Kita sebut dalam hadis-hadis yang lain sebelum ini, hadis yang sahih riwayat daripada Imam Bukhari, bahawa digandakan bagi solat fardu ini, amalan fardu 70 kali ganda. Ni sabda Nabi. Maka para ulama sebut, kata Syekh Zakaria, kalau tak mampu nak ibadat juga, jagalah 2 waktu ini. Tapi rugilah kita. Rugilah kita. Maka para ulama sebut paling banyak riwayat pada menerangkan tentang malam-malam yang ganjil, maka dipilih malam ke-27. Maka jangan sia-siakan malam ini. Maka malam ini adalah malam ke-27. Kita bersangka baik terhadap pandangan-pandangan para ulama ini, sama ada betul ataupun tidak, itu hanya pandangan sahaja. Tak perlu bergaduh. Ustaz, saya dengar riwayat 23, saya dengar riwayat 25. Ini semua tak jadi masalah. Yang jadi masalah orang yang tak ibadat malam ni. Jangan bergaduh pula tentang pandangan riwayat. Tapi para ulama kata, bila ada khilaf, maka rahmat bagi kita. Mungkin pada malam 21 kita tak dapat ibadat, maka kita tahu ada riwayat pada malam 23. Mungkin malam 23 pun tak sempat, tidur kuat, tidur lebih pula, maka ibadatlah pada malam 25. Kalau tak dapat juga pada malam ni. Malam ni merupakan malam ke-27, dan kebanyakan pandangan ulama mengatakan pada malam ini. Dapat semua insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Habis pandangan-pandangan ulama berkenaan dengan malam Al-Qadar. Maka di sini kita tahu bahawa penentuan malam Al-Qadar telah diangkat oleh Allah Ta'ala dengan maksud bahawa untuk melihat siapakah di antara kita yang sebaik-baik amalannya di sisi Allah. Dan para ulama kata sebab apa? Dunia darul imtihan. Dunia ini adalah tempatnya ujian bagi kita. Dan untuk mendapatkan ganjaran yang beribadatnya seumpama 83 tahun 4 bulan ini, bukan mudah nak bagi begitu sahaja. Maka kita kena usahakan. Dan para ulama sebut, bagi mereka yang berusaha, maka dia akan dapat. Seperti kalam ulama lah, manjada wajada. Siapa yang berusaha untuk mendapatkan, maka dia akan dapat. Siapa yang berusaha, dia akan dapat. Maka para ulama sebut kena usaha. Dan para ulama juga sebut pada malam-malam ini juga ditentukan bagi kita akan 4 perkara. Sebab tu dinamakan malam Al-Qadar, yakni malam penentuan. Juga ditafsirkan oleh ulama mufassirin yang menyatakan bahawa pada malam ni juga ada pandangan ulama seperti yang awal kita sebut, Syekh Zakaria sebut, malam ditentukan 4 perkara. Apa dia? Yakni berkaitan dengan rezeki kita, berkaitan dengan kematian ajal kita, berkaitan dengan jodoh kita, kemudian berkaitan dengan kesudahan baik ataupun kesudahan yang buruk bagi kita. Apa pun para ulama sebut, yang penting kita kena doa dan berusaha untuk mendapatkan malam ini. Dan kita kena sangka bahawa dalam hati kita ini, mungkin pada waktu yang akan datang kita tak dapat untuk beribadat seperti mana kita beribadat pada bulan ini. Kena sangka mungkin kita tak sampai bulan depan, ataupun tak sampai bulan Ramadan akan datang. Maka para ulama sebut kita kena sungguh-sungguh beribadat. Kata para ulama, kena rasa seumpama kita akan mati selepas daripada ibadat kita itu. Dapat semua insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Maka banyakkan ibadat pada malam ini insya-Allah. Bila bermula malam tu Ustaz, lepas maghrib kita dah baca tafsir tentang surah Al-Qadar, yakni sehinggalah terbit fajar. Bila terbit fajar, yakni sehinggalah waktu subuh. Maka berebutlah kita. Sehingga kata guru kami, pada malam ni kalau boleh jangan tidur. Ni pandangan ulama, jangan tidur langsung. Sebab pandangan ni adalah pandangan 27 ni pandangan yang paling banyak. Boleh dikatakan majoriti pandangan mengatakan malam ke-27. Wallahu ta'ala a'lam. Oi, 43 minit dah. Dan insya-Allah pada hari ini kita nak kongsikan satu doa. Kita dah ajarkan semalam. Saya tak sempat, minta maaf. Betul-betul tak sempat semalam untuk tulis. Saya usahalah untuk hari ini insya-Allah. Pada hari ini kita kongsikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yang berkaitan dengan doa apabila kita hendak berlindung. Doa yang berkaitan dengan perlindungan daripada Allah Ta'ala daripada sesuatu perkara. Dan doa ini juga kebanyakan para ulama rawatan digunakan oleh para ulama rawatan. Ini mu'alijul Islam apabila mereka merawat orang-orang yang terkena rasukan dan sebagainya. Doa ini sangat mujarab. Ini yang berbunyi, mungkin kita selalu dengar. Apa dia Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Alah, ni saya tahu ni Ustaz. Tahu hafal ke tak hafal, amal ke tak? Tahu saja tak cukup. Kena amalkan. Kata Syekh Syahid Hasan Al-Banna
diletakkan di dalam ma'thurah. Ini di antara ma'thurah sughra ataupun ma'thurah kubra, kedua-duanya ada, yakni hadis-hadis yang berkaitan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, bahawa doa ini sangat digalakkan untuk dibacakan 3 kali pada pagi hari dan 3 kali pada petang hari. Maka doa ini juga para ulama sebut untuk mengelakkan kita daripada bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyakkan doa ataupun a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Boleh? Insya-Allah semua. Wallahu a'lam. Dah panjang dah ni. Dia mungkin ada orang nak pergi kerja dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan pada kita untuk kita bangun pada malam ini. Sebab pandangan ulama banyak pada malam ini. Semoga Allah pilih kita. Kita ini berharap pada pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tak dapat buat. Sebab tu ulama ajarkan, disunnahkan bagi kita bila walaupun kita duduk di dalam masjid, bila dilaungkan hayya 'alas salah, maka jawapan kita adalah la haula wala quwwata illa billah. Walaupun dah duduk dalam masjid nak menunaikan solat, bila diseru marilah sembahyang, marilah kita bersolat, maka diajarkan oleh Rasulullah bahawa ucapan ni adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita serahkan urusan kita, banyakkan doa. Maka penentuan untuk bangun malam saya dah sebut, penentuan dia juga ditentukan melalui hari puasa kita yang siang ni. Jangan buat dosa banyak. Hari ni puasa kuat sikit, ikut adab, insya-Allah. Khawasul khusus yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Sambung lagi sejam nanti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna lailatul qadar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada nafsu amarah dan kelemahan saya mohon maaf jika terkasar bahasa saya, tersalah kata saya, ataupun tersalah dalam penyampaian saya. Maka saya mohon maaf dan mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika makhluk bangun pada malam ini, maka jangan lupa untuk doakan saya juga, insya-Allah. Saya sangat berhajat pada doa daripada tuan-tuan, insya-Allah. Doakan saya moga saya istiqamah dalam jalan agama ini dan Allah memberikan kefahaman agama kepada saya, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.